Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatan min Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk meneruskan perbincangan kita menggunakan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, kitab karangan Imam Ghazali, pada membicarakan cara-cara untuk meninggalkan maksiat. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam tempoh seminggu dua ni kita dah bincang beberapa tajuk khususnya yang disebut oleh Imam Ghazali. Saya ulang balik, preview balik sikit perbincangan kita. Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketahuilah wahai talib bahawa agama itu terdiri dari dua bahagian. Disebut di sini. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Hadi kita, kan? Ustaz Abdul Hadi, kita tunggu Ustaz Hadi kita nak buat live buku bisnes dia. Dia belum buat lagi kuliah bersiri. Mungkin boleh buat kuliah duha ke, kuliah zuhur ke, kuliah asar ke, kuliah maghrib ke, kan? Buku bisnes. Berkongsi dengan rakan-rakan Facebook bagaimana nak jadi usahawan di waktu PKP Covid ni, insya-Allah, kan? Jadi disebut oleh Imam Ghazali, terima kasih kepada Tuan Zukri, terima kasih kepada Datuk Azura turut bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada mak saya turut sama pagi ini, masuk sahabat-sahabat kita. Jadi perbincangan yang saya buat satu sikit preview perbincangan kita beberapa hari lepas. Imam Ghazali sebut dalam kehidupan kita ni ada dua bahagian. Yang pertamanya kita meninggalkan maksiat. Kehidupan kita ni kita nak kena tinggalkan maksiat, dan yang keduanya kita nak membuat taat. Dan dalam keadaan kita nak perbincangan yang pokok yang pertama dibawa ialah berkaitan dengan meninggalkan maksiat ini, ialah cara-cara kita nak meninggalkan maksiat ni. Dia ada dua. Yang pertama maksiat yang dilakukan oleh anggota badan kita, dan yang keduanya maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Jadi dalam anggota badan ni disebut Imam Ghazali ada 7 anggota badan yang memang lazim membuat maksiat. Dan Imam Ghazali sebut jangan disebabkan 7 anggota badan ni kita masuk salah satu pintu neraka Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu daripada 7 anggota badan kita ini, insya-Allah. Jadi yang pertama menjaga mata, yang kedua menjaga telinga, yang ketiga menjaga lidah. Yang lidah ni kita duk bincang hari ni, hari yang terakhir. 8 dosa-dosa yang disebabkan oleh lidah. Yang pertama bohong, yang kedua menyalahi janji, yang ketiga mengumpat, yang keempat berdebat, yang kelima memuji diri sendiri, yang keenam melaknat, dan kemarin kita dah bincang mendoakan celaka bagi orang lain. Jadi pada pagi ini kita akan masuk bab yang ke-8, bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Tuan-tuan, ini antara dosa-dosa yang besar lah yang dilakukan oleh manusia. Dan pada pagi ini perbincangan kita berkaitan dengan melawak, olok-olok, mengejek orang. Ini pun kita nak kena buat peringat juga buat diri kita, seperti mana saya sebut. Bila kita mengaji bab tasawuf, bila kita mengaji bab ilmu akhlak ni, bila kita mengaji, kita nak kena memperbaiki diri kita. Kerana dalam hidup kita ni, tuan-tuan, dia ada dua jenis kekotoran. Yang pertama kekotoran fizikal, yang keduanya kekotoran jiwa. Kalaulah kita kotor dari sudut fizikal, contoh
satu hari kita dijemput untuk ke istana. Maka di istana kita akan pastikan pakaian kita pakai pakaian yang terbaik. Mungkin ada sebahagian orang tu setempah suit khas untuk pergi ke sana, baju baru, songkok baru, sampin baru. Ataupun semua orang kalau dia sememangnya dia biasa aktiviti-aktiviti di istana ni, dia akan memastikan ada baju khas dia. Terima kasih Ustaz Muaz kita daripada Turki. Macam mana perkembangan COVID di Turki, Ustaz Muaz? Kan? Doakan mudah-mudahan selamatlah. Kes di Turki pun kita tengok dahsyat tinggi. Kan? Jadi bila kita sebut kotor kita dari sudut tubuh badan, kita nak pergi jumpa dengan raja, kita pun kalaulah kita pergi dalam keadaan kotor, mana kata di sana raja tidak akan terima kita. Bukan saja raja tuan-tuan, kalau kita pergi rumah orang, pergi sampai dalam keadaan kotor, dia nak pergi ziarah dia lah, kotor ni dia pun tak senang dengan kita. Itu baru manusia, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang kotor, kita boleh bayang bagaimana penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Adakah kita termasuk dalam kalangan orang yang Allah sebut, kalaulah kamu selangkah mai pada aku akan 1000 langkah berlari kepada kamu. Sebab itulah dalam kehidupan kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita jalan untuk kita menyucikan jiwa kita, antaranya dengan kita berzakat. Bila kita zakat, yang pertama sucikan harta, yang kedua bila kita berzakat sucikan jiwa. Benda yang kita tak nampak. Sebab itulah kalau kita tengok berzakat ni dari sudut pandangan mata kita, bila kita keluarkan duit, kita bersedekah, bila mana kita berzakat, kan, disebut oleh Nabi SAW, tidak akan berkurang, tidak akan hilang, tidak akan berkurang harta bila mana kita bersedekah dan kita berzakat. Kan, sebagai contohlah bila kita tanam pokok, kita macam musim-musim PKP ni lah, ada yang rajin bertani, tanam kangkung, tanam sawi dan sebagainya. Ada sebahagiannya mungkin buat konsep hidroponik, ada setengah tanam atas batah. Bila kita tabur benih, kita buat batas, kita tabur benih, bila mana anak-anak tadi dia tumbuh, bila dia tumbuh rapat-rapat, kita akan menyulam, kita akan cabut untuk dijarakkan. Walaupun pada pandangan akal, bila kita cabut tu dia akan mengurangkan lagi anak benih kita, tetapi dari sudut pandangan ilmu sains pertanian, bila mana kita buang, cabut itu bagi jarak, pokok tadi dia akan makin subur dan hasilnya akan lebih berbanding anak pokok yang mana tidak dicabut. Begitu juga lah dengan harta kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita harta, di sana kita cabut, kita buang, maka di sana itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembangkan lagi harta kita tanpa kita boleh fikir dengan akal, kerana di sanalah terletaknya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi pada pagi ini kita akan masuk bab bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Bab berkaitan bagaimana dalam kehidupan kita sebagai manusia ni dia suka melawak biasalah melawak. Kan, bukan tidak boleh melawak, bukan tidak boleh bergurau, kan, tapi ada had dan batas dia. Mengolok-olok dan mengejek orang lain. Yang kedua ni dia menduduk mengolok-olok orang. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mengolok-olok dan mengejek orang lain, sama ada dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh ataupun dalam bentuk bergurau-gurau saja. Disebut oleh penulis, bagaimana dalam kehidupan kita ini Islam melarang kita daripada kita nak kena jaga lidah kita daripada mengolok-olok orang lain ni, sama ada secara sungguh-sungguh ataupun secara melawak. Kan? Kita duduk melawak pada orang, duduk kata pada orang, kan? Kita tak tahu waktu kita kata tu mungkin dia terasa dengan kita, dan kita tak tahu waktu kita cakap itu kerana perbuatan yang demikian menghilangkan air muka dan menghilangkan rasa haibah, gerun, dan terkadang membawa kepada rasa jauh hati dan menyakitkan hati. Penulis ni sebut, dia kata bila mana kita melawak dengan orang yang boleh menjatuhkan maruah dia, dan bila kita melawak pada orang tu sampai dia buat jauh hati dengan kita, contoh kadang-kadang kita teralik, kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terleka. Waalaikumsalam Dr. Zahri, terima kasih, insya-Allah. Kan, begini kita bincang bab bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Begini kita bincang sikit bab berkaitan dengan larangan dosa-dosa yang dilakukan oleh lidah, dan Imam Ghazali larang pada kita duduk melawak lebih, duduk mengejek orang, duduk kata pada orang dan sebagainya lah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut,
ayat yang kita duk baca setiap malam. Kalau kita buat 8 rakaat, kita akan baca. Kalau kita buat 21 pun kita akan baca. Beginilah kalau orang baca Quran. Juzuk-juzuk lain tu dia tak baca lah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Humazah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita, pesan pada kita, nasihat pada kita, bagi petunjuk ajak pada kita, wailun, neraka wailah, celakalah, likulli humazatin lumazah, kepada orang-orang yang mana humazah pengumpat, lumazah pencela. Allah Taala bagi celaka kepada orang yang mana dia ni suka mengumpat dan suka mencela. Di sana tuan-tuan, ulama dia buat perbahasan yang terperinci berkaitan dengan sifat humazah dan sifat lumazah. Sebagian ulama menafsirkan humazah ini dia mencela dengan disebut dengan lisan, bil lisan, kan? Dia mengejek dengan lisan. Dia kata pada orang, dia tengok orang lalu depan, dia kata tu dia hitam, tu dia tembun. Dia mengejek dengan lisan. Tengah-tengah duduk kedai makan, kawan tu duduk tengah makan elok, dia kata tu dia makan patut badan tembun. Orang duduk dalam satu kedai tu gelak tuan-tuan. Al-humazah. Al-humazah. Dia kata dengan lisan dia ni, kalau dia kata ni, orang ni semua pakat gelak, pakat duk sonok, pakat tepuk tangan. Kerana dengan kata-kata dia. Dengan kata-kata dia. Hari ni tuan-tuan macam-macam lah. Ada orang dia berkata-kata dekat kedai makan, tak boleh kata kedai makan guna media sosial, dia gunakan dengan lisannya. Kan? Kadang-kadang dia perlian dia tu. Kan? Yang keduanya disebut sebagai al-lumazah. Dia juga mencela, ulama sebahagian ulama menafsirkan, dia mencela dengan keadaan perbuatan. Dengan kadang-kadang dia buat mimik muka, kadang-kadang dia buat dengan mata, kadang-kadang dia buat dengan pergerakan dia. Bila orang tengok muka dia duduk dalam kedai makan ni, semua kat gelak lah. Jangan gelak kan, ketawa tu, gelak tu tuan-tuan, bukan sebab dia buat lawak, sebab nak kata kat orang. Ini antara benda yang Islam larang pada kita tuan-tuan. Islam larang pada kita sebab apa? Sebab antara sikap yang ada pada golongan musyrikin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka, yakni ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman. Duk gelak, mengejek. Dan apabila orang-orang beriman lalu dekat dengan mereka, mereka mengerling dan memejam, celikkan mata, duduk main-main mata ni. Bila orang beriman lalu, dia duduk sama-sama mereka ni tuan-tuan. Macam kita lah, kita pergi kedai, tiba-tiba dekat sebelah kita tu ada kawan-kawan kita. Kita lalu daripada buat kelin-kelin mata tuan-tuan, buat jelin-jelin mata. Kita ni pun, kita akan terasa hati kita ni, apalah salah aku, apalah silap aku, kan? Dan apa yang mereka buat tu tuan-tuan, ada di dalam Al-Quran. Allah sebut ini sikap-sikap manusia. Sebab tu penulis ni bawa, kan? Sebab tu penulis ni bawa, kan? Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarga mereka, mereka kembali dengan keadaan riang gembira. Bila mereka duduk tepi jalan, main dengan sahabat-sahabat Nabi lalu, mereka boleh kata dengan mulut, mereka kata orang gila mai dah, dan orang tak tawan halal mai dah. Dia boleh kata, dia boleh peleceh. Sebab apa? Yang pertama, mungkin waktu tu dia yang berkuasa. Dalam kalangan masyarakat musyrikin Mekah yang ramai waktu tu, kan, mereka rasa mereka ramai. Mereka rasa mereka kuat. Mereka rasa mereka yang ada kekuatan. Mereka rasa mereka ramai. Mereka ada tahta. Mereka ada macam-macam kelebihan. Ataupun disebut sebagai orang yang mempunyai kelebihan. Sebab itulah dalam ayat surah Al-Humazah ni pun Allah sebut, wailun likulli humazatil lumazah allazi jama'a ma law wa'addadah. Siapa tuan-tuan orang hak ajib celah orang ni? Siapa dia? Kan? Allazi jama'a ma law wa'addadah. Yakni orang-orang yang mana mereka ni jama'a ma law wa'addadah, mereka mengumpulkan harta. Hidup depa ni tuan-tuan duk himpun harta, himpun dan depa duk kira. Bangun pagi, buka dah tuan-tuan, buka handphone, tengok saham naik turun. Dia orang himpun harta ni pelbagai lah. Kalau orang tua dulu dia himpun harta,
dia beli tanah, dia beli bedang, bangun pagi selok tengok geran tanah. Walaupun hari-hari tuan-tuan tengok geran tanah, tanah ni duk tahu mana, dah mati dah lagi, tu kerja dia lah, kan. Kemudian naik sikit kategori, ada orang yang keduanya dia himpun harta dalam keadaan dia simpan duit di bank. Ada orang orang lagi tinggi makam dia himpun harta dalam bentuk main saham. Pagi-pagi dia akan tengok naik turun saham, bursa saham, pagi sampai malam dia tengok, kan. Kalau setakat dia main dalam negara, dia main di luar negara, kan, sama ada di BSKL, di BSKL ataupun dia main di UK, pagi-pagi menghitung harta. Salah ke tak tuan-tuan? Tak salah, menghimpun kekayaan tidak salah. Tetapi Allah sebut di sana, orang yang semata-mata dia hidup ni himpun harta, kira harta, yahsabu annama lahu akhladah. Sebab apa? Sebab dia sangka harta tadi dia tu akan kekal bagi dia. Sebab dia sangka harta yang dia ada tu, disebut di sini, dia rasa harta tu kekal bagi dia, menyebabkan dia rasa dia hebat, dia boleh cerca orang, dia boleh hina pada orang, dia boleh kata pada orang. Sedangkan dia lupa, kaya sekaya mana pun manusia, bila mana dia mati, semua dia tinggal, yang dia bawa pada diri dia hanya 7 keping kain, kan, kain kafan, 7 keping kain kafan, kan. Dia hanya pakai kain kafan saja, dia bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semurah-murah kain. Kalau lah dia pakai kain, dia pakai sutera ke, dia pakai apa ke, dia akan pakai semurah-murah kain balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang manusia leka, kadang-kadang manusia alpa, kerana yang hidup, yang sihat dia lupa dia akan sakit, yang hidup dia lupa dia akan mati, yang mana dia gembira dengan kehidupan dunia ini yang sementara, dia rasa dia terlupa untuk mempersiapkan diri dia untuk menghadapi kehidupan yang mana tidak ada penghujungnya. Terima kasih Cikgu Zakirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, pagi ini perbincangan kita berbalik kepada bab berkaitan dengan bergurau ataupun mengolok-olok, mengejek orang lain. Yang mana dalam pagi ini kita bawakan tadi dah berkaitan dengan bagaimana penulis melarang kepada kita mengejek orang, sama ada dalam keadaan kita mengejek tu dengan keadaan sungguh-sungguh ke ataupun main-main, melawak ke ataupun sungguh-sungguh. Dan saya dah bawakan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah mencela orang-orang yang mana dia suka al-humazah dan al-lumazah. Al-humazah dia mencela dengan lisan, bil lisan, dan dia kalau al-lumazah dia mencela bil fi'li, dengan perbuatan. Hari ini kita boleh tengoklah tuan-tuan, orang mencela orang ni bukan takat dalam media, dalam keadaan fizikal, tetapi mencela orang dalam keadaan dunia maya, dengan keadaan dunia maya. Terima kasih cara kita pada gerik clear, no? Alhamdulillah, kan. Jadi bila mana di sana tu, kenapa? Kerana tuan-tuan, mencela manusia ni bukan, saya sebut satu ayat tadi dalam Al-Quran, sifat mencela ni bukan hanya ada pada hari ni, dia wujud sejak zaman Nabi SAW. Hanya orang yang kena hina, hanya orang yang kena cerca baru tahu perasaan bagaimana dicerca. Walaupun di sana Imam Ghazali sebut, bila mana orang mencerca kita, kita boleh tahu, jangan kita ambil hati, kerana mungkin cercaan tu memang disebabkan oleh perbuatan kita, satu. Yang keduanya, kita bila mana dia cerca pada kita, Imam Ghazali sebut, dia baru cerca satu, tetapi masih lagi 10 keburukan yang dia tak cerca. Jadi bersabarlah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak kena ambil ingat buat diri kita, kan, kita nak ambil ingat buat diri kita. Tetapi di sana larangan kepada orang mencerca ni, kenapa? Kita tengoklah ketika mana baginda Nabi SAW bermulanya nak bawa Islam, apa tidak dicerca kepada baginda Nabi SAW. Disebut tadilah, bila mana berjalan, depa gelin mata, depa peleceh, bila mana depa dengan mulut depa melawak dan sebagainya. Ni orang kata apa? Berkaitan dengan cercaan. Jadi bila kita sebut tentang cercaan ini, kenapa manusia mencerca? Kenapa manusia mencerca? Manusia dia mencerca kerana dia rasa diri dia hebat, kerana dia rasa diri dia lebih pada orang. Dan sebut tadilah tuan-tuan, antara tanda orang, bila mana orang tu, antara kelebihan yang paling Allah Ta'ala bagi kepada dia ni, yang menyebabkan dia ni rasa diri dia hebat, antaranya kelebihan harta lah. Sebab harta ni dia tak kira, kan? Dengan harta dia rasa diri dia hebat, dengan harta dia boleh menyebabkan diri dia rasa sombong. Tetapi dengan kita jangan lupa, harta juga menyebabkan orang tu dia boleh taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kalau disebut oleh ulama,
Bila mana kita dapat harta, harta tu jangan letak di hati, tapi letaklah di tangan. Kalau kita letak di hati, kita rasa sayang, nak bagi pada orang, nak bersedekah dan sebagainya. Tetapi kalau harta kita letak di tangan, bila-bila masa saja orang minta derma pada kita, ataupun bila mana kita dengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berzakat, maka di sana kita tidak ada rasa kasih dan sayang, kerana kita yakin harta yang kita ada itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ustaz, macam mana kita nak mengelakkan diri daripada menerima cercaan orang? Tuan-tuan, ini ilmu motivasi lah. Abang Man kita kata macam mana ni? Duk pergi kerja polis. Mama polis saya zakat lebih kurang lah. Polis ni kira kalau jumpa orang setengah tu dia maki lah. Macam tu juga dengan zakat. Semalam nak tidur buka Facebook, tengok orang tag lagi buat viral. Hak bawah tu tuan-tuan dia maki berkendak. Dia maki tu Allahu Akbar. Kita pun kata kalau lah mental kita tak kuat, paman, tengok. Tapi polis ni kira okey lah, sebab sebelum dia masuk polis dia dah diberi latihan dari sudut fizikal dan mental. Kena latu, kena tujai, kena asak dari sudut fizikal ni. Mana kata dari sudut kepanasan, dari sudut ketahanan, kuat polis. Dari sudut mental pun memang dah kena torture lah. Mana kami zakat tuan-tuan, mana ada kena torture. Kalau masuk kerja ni, kalau kena torture tu pom, tapi kena torture tu mana kata adapt, nak menerima tekanan tu secara pengalaman lah. Tetapi dalam motivasi, dalam kehidupan kita ni, bila kita letakkan orang tanpa circle kehidupan kita ni, dalam 100% manusia kan, akan ada 10% yang membenci kita, yang tidak suka dengan kita, dan kita nak buat macam mana pun tak boleh, Maman. Dan sahabat-sahabat ni, kita nak buat macam mana pun tak boleh. Sedangkan Nabi SAW naik duduk dalam kalangan masyarakat musyrikin Mekah, yang mana musyrikin Mekah menggelarkan baginda Nabi SAW sebagai Al-Amin. Al-Amin, tuan-tuan, kan? Dalam celah tu pun sampai ke tahap kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah, dan bila mana Nabi nak berhijrah, apa yang Nabi buat sebelum Nabi berhijrah? Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi beritahu pada Sayyidina Ali, ni dekat rumah kita, dekat rumah aku ni ada barang-barang yang orang musyrikin Mekah simpan. Jadi sebelum berhijrah nanti, hang tolong agih balik kepada musyrikin Mekah, kepada orang kampung kita ni. Tuan-tuan, bayang tak, orang benci pada dia, tapi orang masih simpan duit pada dia. Baiknya Nabi pun, Nabi simpan. Kan, abang kata ni, kan? Dalam keadaan baik tera Nabi pun, kan? Dalam keadaan macam tu pun orang tak suka, tuan-tuan. Orang peleceh, orang pemain, kan? Sebab itulah dalam sebuah ilmu motivasi akan ada 10% orang yang tak suka pada kita, kan? Yang keduanya lagi 60% golongan-golongan yang mana dia tak kisah suka ke tak suka ke, jumpa kita tepi jalan angkat tangan, dia kata macam nak makan, dia tak kisah. Orang yang tak kisah, dia bukan ambil peduli pun, kan? Kita buat apa dia tak peduli pun, kan? Dia tak kisah pun dengan kita, kan? Jadi, dan yang ketiga, 30% lagi orang yang memang menyokong kita. Ada sebagian kata 20%, yang 30% mungkin tu peratusan tu lah. Tetapi nak abang kata golongan yang tak suka ni dia sikit. Kemudian golongan yang orang kata apa, yang bukan kata dia tak peduli ya, apa jadi pada nak jadi pada kita pun biar-biarlah, orang yang tak peduli. Tetapi golongan-golongan yang menyokong kita tu mungkin ada 20%, golongan yang menyokong kita tu mungkin 30%. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita dihentam, bila kita dilanyak, mungkin dalam Facebook tu dia tengok 2000 komen, 2000 komen. Pengguna Facebook di Malaysia ni, kita boleh tahu lah rakyat Malaysia 30 juta, lebih daripada 20 juta pula pengguna Facebook di Malaysia. Yang kutuk kita baru 1000, kan? Hal lagi baki tu dia tak tahu pun. Dia tengok, dia kata kalau aku sokong macam saya baru ni lah tuan-tuan, bila viral, kan? Asatizah sudah telefon, seorang sahabat Imam Buddha Ashraf pun dia telefon, sahabat kita Ustaz Syarizan At-Turabi pun kontak, 2-3 orang dia kata Ustaz, ramai di belakang-belakang ni menyokong lembaga zakat negeri Kedah dalam tengah-tengah. Walaupun kita tak menyatakan secara terbuka, Ustaz Bahrul pun telefon, dia kata macam mana kami nak tolong. Dia kata kita tahu ni salah faham dari pangkat netizen dan sebagainya. Ada yang menyokong dan ada yang memang buat tak tahu pun, kan? Tapi kelompok kecil yang dikatakan 30% ya, yang tidak menyukai, orang kata apa, yang tidak suka dengan apa yang kita dalam kehidupan kita ni. Jadi kalaulah kita fokus kepada 30%, dengan kita menafikan lagi 70% lagi nak kebaikan yang kita buat,
Di sana makna kita menzalimi diri kita dan kita menzalimi orang lain. Sebab itulah tuan-tuan, dalam keadaan hidup ni kita tahu hidup kita bukan hidup yang sempurna. Kan, tak semua orang boleh suka pada kita, tetapi memanglah perit, memanglah sukar. Bahkan baginda Nabi SAW pun tuan-tuan, Nabi pun dia rasa kesukaran tu. Ketika mana baginda Nabi SAW berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan cabaran, satu perkara yang besar yang berlaku dalam hidup Nabi ni, anak Nabi SAW meninggal dunia ketika mana berlakunya peristiwa gerhana. Saya tak ingatlah gerhana matahari ke gerhana bulan, sebab saya tak cek ni kata lintas begini kan, gerhana. Jadi musyrikin Mekah pi jajah, pi cerita dekat masyarakat Mekah ni, kata tengok Muhammad cakap pandai, berlakunya gerhana, anak dia mati, Ibrahim mati. Tuan-tuan, Nabi sedih. Dan Nabi manusia, akan rasa sedih, akan satu ketika dia akan rasa down, satu ketika dia akan rasa Waalaikumsalam Puan Pareha, kan, dia akan rasa down dan dia akan rasa sedih, kan. Bukan kata Nabi, tuan-tuan, Nabi yang lain-lain pun sama. Sebab tu Nabi Musa alaihissalam minta pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Tuhan, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak serabut perut, orang kata kat kita rasa tak senang. Waalaikumsalam Natin, insya-Allah Natin hari ni kita, kan, kita rasa serabut perut, kita rasa tak senang, kita rasa gelisah. Sebab apa? Sebab dada. Sebab tu orang kata, ish aku ni ketat dada, ketat dada. Ketat dada ni tuan-tuan, lama-lama jantung, kan, bila mai serabut, dia tak boleh terima tekanan, akhirnya dia akan bawa kepada masalah-masalah yang lain, kan. Tetapi di sana baginda Nabi SAW Allah sebut, alam nasrah laka sadrak, wahai Muhammad, pada kamu aku lapangkan dada kamu, aku lapangkan jiwa kamu, aku lapangkan perasaan kamu, kan. Nabi Musa minta juga Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi ni tak ada tuan-tuan, 5 orang Nabi yang terpilih, yang memang Allah bagi pada mereka ni ujian cukup berat, kan. Allah bagi pada mereka ujian cukup berat. Nabi Muhammad Allah buat declaration, wahai Muhammad, buatlah kerja dakwah, apa yang berlaku pada kamu, aku dah lapangkan dada kamu, kan. Tapi kita tuan-tuan, kita bukan Nabi, kan. Nak kata kita ni orang soleh pun kita ni bukan orang soleh, kan. Takat-takat kita kata iman kita naik turun, yazid mayan nukus. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Di sana mana kata apa tuan-tuan? Kita nak kena minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kelapangan jiwa pada kita. Sebab itulah disebut, jangan kita pinta hidup yang mudah, tapi pintalah hati yang tabah untuk kita terima kehidupan kita ini. Kerana di sana akan penuh ranjau, penuh duri, penuh jalan. Dan salah satu duri-duri yang akan kita lalui ialah akan ada orang yang tak suka dengan kita, kan tuan-tuan. Paling mudah tak payah kata syarikat JLC, multi JLC dan sebagainya lah. Duduk dalam kampung jadi Tok Imam. Jadi Tok Imam ni tuan-tuan, apa orang tak kata, surat layang sampai sat-sat pergi pejabat agama. Tu baru nak jaga kampung. Tu baru nak jaga kampung. Orang ni kan, semua ialah, bukan kita kata tak boleh mengkritik, tidak. Tetapi manusia akan sentiasa merasakan dia tidak puas. Kerana di sana dia tak nampak kelonggaran-kelonggaran, kelompongan-kelompongan ataupun benda-benda lain. Kadang-kadang sebagai contoh, Tok Imam buat keputusan, dia tak boleh cerita keputusan tu kenapa dia buat. Macam tu juga dalam organisasi, kan. Anak-anak kadang-kadang dia tak puas hati keputusan yang mak ayah buat. Dalam organisasi, anak buah tak puas hati keputusan pengurusan buat. Kerana di sana tuan-tuan, hakikatnya kan, ada keputusan-keputusan tu yang dibuat terpaksa mengambil kira pelbagai faktor. Itu sebab saya sebut di sana, dalam kita nak menghadapi ejekan, cercaan ini, kita tidak dapat mematikan daripada untuk memuaskan hati semua orang. Kerana hidup ini bukan untuk kita puaskan hati semua orang, kan. Kerana di sana 30% sudah tentu tidak menyukai kita, kan. 10% tidak menyukai kita, lagi 60% dia buat tak tahu, tuan-tuan. Hang belilah kereta baru, hang belilah apa, hang makanlah apa, buat dalam Facebook, buat apa pun, dia tidak kisah pada kita. Lagi 30% disokong kita. Jadi jangan kita ambil hati. Dan kita pun kalau kita sebut di sana, bila mana kita nak kena di sana, bila mana kita nak kena ukur dari kita, kalaulah ujian iman pada kita, kalaulah orang tak suka pada kita, kan, kita kena ingat, kalaulah benda tu kita buat baik, kalau kita buat jahat tu lain cerita lah. Kita tak pernah buat salah pada orang. Kita buat satu benda tu pun orang, ini menyebabkan kita nak kena fikir bahawasanya dalam keadaan ada orang tak suka pada kita,
Kan, jangan kita biar kita lupa masih lagi ramai orang yang menyokong kita, yang suka dengan apa yang kita buat. Walaupun di sana sememangnya lah, kita contohlah orang buat aktiviti surau ataupun masjid, kan, tadilah hak 10% ni duk kata, 60% lagi dia tak tahu, dia sokong tapi dia main masjid pun tak, main surau pun tak, kan. Tapi hantar tabung pergi rumah, contohlah kita hantar tabung pergi letak depan rumah ni, dia bagi duit tapi dia tak main. Tak main itu banyak faktor lah, sama ada dia tak main itu sebab dia segan, ataupun dia tak main itu sebab memang dia kerja. Dunia hari ni tentu ada orang yang kerja shift, keluar pagi balik malam, keluar malam, tapi dia tak kata pada kita, kan. Dia tak kata pada kita. Hak ni pun jangan kita percaya pasal yang dia, kan. Dia sokong kita tapi dia tak nak main. Jadi baki sikit yang main. Kita pun kata yang main ni sikit je, tapi insya-Allah tuan-tuan yang menyokong kita, bukti dia apa tuan-tuan, mai hari raya penuh, kan, mai hari raya pekat-pekat penuh, kan. Itu makna kata adalah sokongan, makna kata di sana kita nak kena ambil iktibar. Kemudian di sanalah, maka dari situlah bermulanya pertengkaran dan kemarahan yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan permusuhan dalam hati. Tuan-tuan, bila mana perli orang kata pada orang, melawak pada orang ni, penulis sebut, dia kata di sanalah akan bermulanya permusuhan, akan bermulanya berputusan, akan pulanya putus hati, akan berkelahi, gaduh. Ada orang tuan-tuan duduk kawan baik lama, tiba-tiba kawan tersilap, lepas cakap leceh kat kedai makan, kelahi. Ini sebab tu kita kata lidah ni nak kena jaga sungguh-sungguh. Saya berpengalaman, tuan-tuan pun berpengalaman. Tapi hari ni kita nak ambil pengiktibaran, kita nak ambil, orang kata apa, nak ambil buat pedoman lah pada diri kita. Maka janganlah engkau bergurau dengan seseorang, bahkan jikalau mereka cuba mengusik engkau, maka jangan engkau peduli dan berpaling daripada mereka hingga mereka berbicara dengan perkataan yang lain. Tuan-tuan, penulis ni sebut bergurau ni bukan kata melawak, kita tak boleh melawak ni. Kita kenal lah kawan kita macam mana. Tapi jangan sampai kita melawak sampai menjatuhkan maruah orang. Menjatuhkan maruah orang berkaitan, tambah-tambah melawak dalam keadaan di tempat yang kalau duduk dua orang dengan dia, mungkin dia gelak. Tu pun kita tak tahu ada hati dan perasaan dia tu bagaimana, dia suka ke tak, dia suka ke tak. Hak ni yang kita nak kena ambil beringat, kan. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan yang akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa iza murru bil lagwi murru kirama. Maksudnya, dan apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia, mereka akan lalu dengan menjaga kehormatan diri. Bila kita duduk tuan-tuan, tengok orang duduk mengata pada orang, kita pun tanya, anda buat apa tu? Dia kata duduk sembang-sembang bohong, mai duduk sekali. Kita duduk tuan-tuan, tengok dia duduk mengata pada orang, kita pun tumpang gelak sekali tuan-tuan. Tahun tu Islam larang. Sebab disebut di sini, kita tak dapat elak akan bertemu dengan orang yang kata pada orang. Sebab ini sunnatullah, ataupun sifat tabi'i manusia. Allah jadikan manusia ni dah panggil memang ada yang akan ada macam ni. Hukum alam, Allah jadikan orang baik, Allah jadikan orang yang tak baik, Allah jadikan orang yang suka kata pada orang, hukum alam, kan. Jadi bila mana duduk macam tu, Allah sebut jangan kita duduk di situ, kita berjalan lah, jangan kita lalui lah dengan kehormatan diri. Duduk tak apalah, aku nak pergi, carilah jalan alasan kita keluar dari situ, kita terus pergi. Sebab bila kita duduk situ, kita takut tuan-tuan, kita kata kita tukang sama tambah tuai, kita tukang sekata sama, takut di sana tak pasal-pasal kita dapat orang kata apa, dosa. Sebab itulah sebut, bila kita sebut tentang pada pagi ni berkaitan dengan dosa ataupun larangan untuk kita mengolok-olok dan mengejekkan orang lain ni. Kenapa? Kerana hanya orang. Sebab itulah Nabi SAW pesan, ulama pesan pada kita, kerana Nabi lebih awal lagi rasa hati dia sedih kena ejek. Nabi lebih awal lagi hati. Tuan-tuan, bukan mudah orang kena pelecehan ni tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, diceritakan bagaimana Nabi ni bila mana dia nak exhort, bagaimana dia dapat wahyu daripada Jibril. Nabi duduk termenung seorang-seorang tuan-tuan. Sebab apa? Nabi duduk fikirlah, aku balik, aku cerita pada orang, nanti orang akan kata aku gila, orang akan ejek aku. Nabi sampai nak bunuh diri tuan-tuan. Kalau kita baca dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, menceritakan bagaimana Nabi bila dapat wahyu, Nabi rasa serabut, rasa tak tenang. Nabi pergi duduk dekat dengan atas batu dekat Gua Hira. Nabi nak terjun, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam. Nabi tak jadi. Peristiwa tu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, kan. Nama kata tekanan, Nabi takut, tu baru takut tak kena lagi, baru takut orang kata. Nabi diuji sampai tahap yang macam tu, kan. Tetapi tak jadi. Allah telah menyelamatkan baginda Nabi SAW. Tapi di skrip dalam kehidupan Nabi pun pernah cerita, tekanan kena tu bukan tekanan kena kata orang,
Nabi dah buat prediction dah. Sekiranya aku nak kena kata pada orang, aku dah rasa aku takut kan. Sebab itulah kehidupan kita ni, kalaulah kita rasa seriau, kalaulah kita rasa gelisah, kita rasa tak lapang dada, kita mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan jiwa kepada kita. Tuan-tuan, orang kata pada kita, orang tak apa, sedikit seinci pun dia tak menghilangkan. Orang kata apa, tubuh badan kita ni ikut kaki kita hilang, telinga kita hilang, mata kita hilang tak. Cuma telinga kita tu yang panas. Telinga kita tu yang panas. Kan hati kita tu yang rasa dia. Tapi itulah hakikat dia. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan manusia, kita pun tak tahu orang macam mana, termasuk dari kita lah. Kadang-kadang kita terkata pada orang terkata pada kita. Kadang-kadang disebut oleh ulama tadi, ya, dia kata bila mana orang sebutkan tentang kejahatan kita, manakala di sana mungkin ada benda-benda yang kita nak memperbaiki. Sebab itulah dalam kita nak memperbaiki diri, disebut oleh ulama ialah yang pertama, kita boleh kenal diri kita ni dengan guru-guru yang mursyid. Kita pergi jumpa tutup guru bagi teguran pada kita. Dia tengok kita, dia kata pertama, dia bagi nasihat lah. Tok guru tu sendiri boleh memberi cerminan pada kita. Kita pergi jumpa dengan dia cakap, dia boleh memberi cerminan kepada kita. Yang keduanya, orang yang boleh memberi cerminan kepada kita untuk kita berubah ataupun untuk kita memperbaiki diri, untuk kita buat improvement, untuk kita growth, kan, adalah rakan karib kita yang baik, yang sememangnya dia ni cakap dengan ikhlas. Dan yang ketiganya, orang yang boleh memberikan teguran kepada kita dengan ikhlas tanpa berselindung adalah musuh-musuh kita. Jadi bila mana kita ambil kata orang alim tegur kita, ambillah sebagai iktibar untuk kita memperbaiki diri kita. Kalau rakan baik kita, rakan karib kita kata pada kita, ambillah iktibar untuk kita memperbaiki diri kita. Kalaulah yang kata tu merupakan orang yang tak suka pada kita, walaupun bukan musuh, orang tu benci kita, tak suka pada kita, dia sebut macam ni, ambillah dengan nada yang positif, kita catat dan kita buat perubahan. Mudah-mudahan apa yang dia tegur tu kita boleh memperbaiki dari diri kita dari semasa ke semasa. Kerana di sana orang yang beriman, walaupun kita tahu orang yang beriman, apa yang berlaku dalam hidup kita ni, kita tahu satu kebaikan ya Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pada kita. Dalam keadaan kita rasa orang kata kepada kita tu cukup besar lah, jangan kita lupa kita ada Allah Maha Besar yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita melalui kehidupan kita ini, memberi semangat kepada kita supaya kita sentiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lagi tinggi kita berada, sama tak kisahlah, walaupun kita ni mana kata lagi kuat cabaran, ujian yang akan main dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, layar-layar lah, main wow. Main wow ni duduk kat bawah, kita pegang tali dia tak kuat. Lagi tinggi wow tu naik, lagi kuat. Lagi tinggi wow tu naik, lagi kuat. Lagi tinggi wow tu naik, lagi kuat. Waktu wow duduk di atas tu kita rasa seronok. Tapi sedarkah kita angin yang main tu lagi mencabar. Waktu tu baru kita rasa seronoknya main wow. Kalau main wow kat bawah ni tak nak kena lari sat jatuh. Sebab tidak ada cabaran, tidak ada halangan. Tapi di sana begitu juga dalam kehidupan kita. Kalaulah kehidupan tidak ada halangan, kita tidak akan rasa kemanisan itu, mujahadah. Tapi bila mana kita rasa cabaran tu makin kuat, cabaran tu makin kuat, bermakna di sana Allah Subhanahu Wa Taala melihat keberadaan kita, walaupun memang di mana-mana saja tu semua di bawah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bermakna bila Allah Taala hantar mai cabaran, Allah Taala hantar mai ujian, bermakna kasihnya Allah, sayangnya Allah tu pada kita tu makin bertambah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita ni takat mana yang kita mampu, takat mana yang kita boleh, dan sejauh mana kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia dia rasa lemah, dia rasa gelisah. Kenapa? Kerana dia tidak ada pergantungan dengan Allah. Tuan-tuan, dalam hidup manusia ni, kalau kita baca dalam buku 7 Habits, sifat manusia ni dia dependent. Dia bukan bebas, dia bukan independent. Sifat manusia ni dia dependent. Contoh, waktu kita dilahirkan, kita tak mampu untuk bila kita kecil-kecil, mak kita tolong bagi pakai baju kat kita, lampin kat kita, tolong bagi pakai baju kat kita. Nak minum susu pun tak boleh, mak tolong bancuh, mak bagi minum, kita isap botol. Naik dia perangkat sekolah, kita masih lagi bergantung dengan mak kita, kan? Bergantungan dengan mak kita ni, kita nak pergi sekolah, mak ayah kita bagi duit. Sampai orang perempuan dalam keluarga dah kahwin, dia bergantung dengan suami, duduk rumah seorang-seorang takut, kan? Bila mana suami outstation, takut duduk rumah seorang-seorang ni, sebab dia bergantung dengan suami, kan? Sifat manusia dia bergantung, walaupun pergantungan tu berbeza. Kecil-kecil dengan mak ayah, bila mana dia bekerja, dia tak bergantung lagi dari sudut ekonomi untuk pakai baju dan sebagainya. Tetapi kehidupan kita atas dunia ni, tuan-tuan, dah
daripada kita duduk di alam roh, kita masuk ke alam dunia, kita pergi ke alam barzakh, kita tetap kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan tu tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh buat macam hidup kita. Dalam dunia pun kita terpaksa bergantung di antara satu sama lain. Walaupun di sana ada istilah independen, kita bebas pada orang lain, tapi tak dapat tidak. Kita bergantung pada manusia. Mati pun tuan-tuan, kita depend pada orang. Orang nak tolong angkat jenazah kita, orang tolong mandi kita, orang tu manusia dia mula dengan dependent, bergantung pada orang. Mungkin dia independent, dia nak mati dia dependent balik, dia bergantung pada orang balik. Orang tolong mandi dia, orang tolong kapan dia, orang tolong susun jenazah dia, tolong kurat dia, tolong tanam pada dia, tolong semayang bagi kat dia, kan? Sebab itulah kehidupan kita. Kalaulah hidup dengan manusia pun kita bergantung, apatah lagi kepada pencipta kita yang jadikan kita. Kita nak kena bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tentang kita contohlah kita ada handphone, kan? Ataupun kita ada satu handphone. Bila handphone kita tu rosak, kita nak guna, kita tengok user manual, manual pengguna, user manual. Tengok pengguna. Siapa buat? Pencipta. Kalau handphone Samsung buatlah, kan? Tapi kalau mana tak boleh nak solve problem tu, handphone kita dia pakai ambil, hantar pergi ke kelang, kan? Dan kehidupan kita, Allah Ta'ala hantar kepada kita manual kehidupan, Al-Quran, hadis, suruh kita baca. Kalau rosak terus ingat, kita nak kena balik pada Allah Subhanahu. Itu kita nak sebutlah, bermakna dalam apa jua keadaan kita nak kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kunci kekuatan kita. Sekiranya tali bergantungan kita kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dalam kehidupan kita pun kita akan jadi kuat. Seperti mana tadi saya sebut tadi, bila seorang perempuan suami tak ada di rumah, dia rasa hilang rasa bergantungan, menyebabkan dia rasa takut. Bila suami dia balik, dia akan rasa berani, sebab mungkinlah takut orang pecah masuk rumah dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan kita, bila mana kita ada pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa jadi pun di dalam kehidupan kita, mana kita ketika itu kita tahu di mana sahaja Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi perlindungan kepada kita, sentiasa berada bersama-sama dengan kita untuk meletakkan pengharapan penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah kita sebut dalam keadaan yang macam ni, mungkin ada ujian, mungkin ada cabaran. Kita yang pertama, jangan kita kata pada orang. Dan yang keduanya, kalau orang kata pada kita, disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, bila mana orang kata pada dia, apa yang dia buat, dia mendoakan rahmat kepada orang yang kata pada dia. Kerana apa? Yang pertama, dia memberi, disebut doa kebaikan kepada orang tu. Sebab apa? Sebab yang pertama, orang tu menunjukkan kekurangan diri dia untuk dia perbaiki. Yang keduanya, menambah pahala kepadanya untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tuan-tuan, kita ingat Nabi pun orang kata, Sayyidina Umar pun orang kata, Sayyidina Abu Bakar yang baik pun orang kata, Sayyidina Uthman pun orang kata. Tidak pernah dalam sejarah Islam, kalau kita tengok para sahabat, tidak ada orang kata. Semua orang kata, tuan-tuan. Sebab kita nak bagi seorang tu 100%. Kalau lah seorang tu 100% orang kata, tak kata kat dia, maka akan di sana ada something wrong lah. Ada something wrong. Kalau kita tengok dalam Malaysia pun, Tok Guru kita, Tok Guru ni ada orang kata, ada orang tak kata. Mana kata portion tadi tu 10, 60, 30 tu kita boleh buat ambil ingatlah diri kita. Kalau kita kata ada orang kata pada kita, tak apalah, dia ni 10% ya. Kita kena fokus pada 30% yang memang menyokong kita, dan 60% lagi yang mudah-mudahan tuan-tuan mereka turut-turut bersama dengan kita dalam kita proses nak membuat kebaikan. Jadi jangan lihat benda yang sikit yang kita hitung kesukaran, tapi kita hitunglah kenikmatan yang Allah beri kepada kita. Dalam keadaan sedikit tekanan ujian yang Allah bagi mai, tetapi Allah sebut kepada kita, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kita hitung nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita, maka di sana kita tidak akan terhitung. Seperti mana air hujan yang turun ke dalam lautan, kan? Turun sampai air, terlalu banyak nikmat sampai kita tak nampak air mana yang memenuhi lautan tadi, kan? Turun-turunnya piukuk paras air di lautan tak penuh-penuh, kan? Begitu juga nikmat yang Allah bagi kepada kita ni terlalu banyak sampai kita tak terhitung. Kerana di sana Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita dalam keadaan yang berbeza. Allah bagi kepada kita ni cuma bagaimana kita melihat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, tu yang lebih penting. Jadi saya rasa mudah-mudahan tuan-tuan pada pagi ni habislah perbincangan kita berkaitan dengan dosa-dosa yang dibuat, 8 dosa-dosa yang dibuat oleh lidah. Dan insya-Allah esok kalau ada rezeki, kalau ada ruang dan peluang, insya-Allah lah, tak berani janji, takut ada esok masalah teknikal kalau tak nak buat, kita akan maklum baliklah dalam Facebook. Esok berkaitan dengan menjaga perut.
Bagaimana menjaga perut yang Allah bagi pada kita, bagaimana kita nak urus, bagaimana kita nak jaga kan perut kita ni, kerana di sana ada dosa-dosa yang disebabkan oleh perut kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa setakat inilah perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah berkaitan dengan larangan kepada kita mencela, mengata, melawak lebih kurang pada orang yang menyebabkan orang itu terasa, menjatuhkan maruah orang dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada semua, insya-Allah. Terima kasih Baba kepada Maman, terima kasih kepada Kak Hana. Kita dah habis. Kuliah kita mula 6.45. Sengaja saya mulakan awal kerana yalah yang saya sebut sebelum ni lah, kenapa saya buat waktu subuh, kerana waktu subuh ni orang tak ramai. Jadi kita taklah ketak sangat, walaupun kuliah dalam Facebook ni tuan-tuan, dia agak ada juga rasa ketak. Jadi kita buat tu nak berlatih yang peringkat mula nak cakap depan Facebook ni taklah mudah kan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.